أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengar molek dekat ni? Suara je lah. Hadis yang ke-423, muka surat berapa tu? Hak mana ada book tu lah. 423. Muka 33. Nampak dari TV tu, nampak dia. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala madatis sunnah anna fi kulli arba'in fasaida jum'ah rawahu Daraqutni. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya telah menjadi sunnah bahawa pada setiap 40 orang ke atas wajib mendirikan solat Jumaat. Pada hadis ni kata 40 orang ke atas maka wajib sembahyang Jumaat. Ni hadis Daraqutni. Kita bincang tu dah. Hadis ini menjelaskan bilangan jemaah yang mewajibkan solat Jumaat didirikan. Ulama sepakat mengatakan bahawa solat berjemaah ialah salah satu syarat sah solat Jumaat. Maknanya semaya jemaah ni tak boleh buat kalau sekiranya tidak jemaah. Betul tak? Mesti jemaah. Kalau tidak tak sah. Nak semaya seorang tak boleh. Ni kaedah dia semaya jemaah ni tak boleh. Nampak tak? Kena jemaah. Mana nak semaya seorang-seorang tak boleh. Baik, bila semaya jemaah tu tetapi perselisih pendapat tentang bilangan yang mewajibkan solat Jumaat didirikan. Hak semaya jemaah tu sepakat mesti jemaah. Tu faham tu tak? Cumanya bilangan walaupun dalam hadis tadi dia sebut 40. Tapi hadis tu sebenarnya kalau cuba tengok tadi riwayat oleh Ad-Daraqutni. Kalau orang mengaji hadis dia tahu dah, ni hadis kelas 3. Hadis kelas 3. Martabat hadis tu kelas 3. Tidak boleh pegang. Kalau ada hadis lain lagi yang lebih gagah pada dia, maka tergelarlah dia. Hal ini berpunca daripada ketiadaan hadis sahih yang mensyaratkan bilangannya. Tak ada mari hadis sahih. Dia kata 40 ke 30 ke 50 ke 70. Tak ada hadis sahih. Faham tadi lagu mana? Hak sebut 40 tadi. Hadis 423 tadi. Hak kita dengar disebut 40 tu telah dinilai dhaif oleh kebanyakan ulama hadis. Inilah ulama inilah yang walau mari hadis dia tak boleh bila mari hadis tu pakar selalu. Ilmu dia tu, dia tengok hadis ni, dia tengok hadis ni, dia nilai hadis saat ni kuat ke tak kuat. Tiba-tiba hadis hok kata 40 orang tu lemah. Faham tak? Faham tak cikgu asal? Muka kita ngaji benar hadis dhaif dah. Tak boleh hadis dhaif ni tak boleh buat hukum. Dia nanti tolong sokong orang. Faham tak? Hadis dhaif bukan tak boleh pakar. Boleh pakai bila nanti buat sokong orang. Maknanya dia nak tolak seorang dia kereta tak gerak. Bila kereta gerak dah dia gitu pen nak suruh jadi laju. Pasal dia lemah. Nak akak seorang tak gerak. Bila dia tengok ada orang akak dah, mai kawai tolak akak getek. Baru jadi terakaklah sikit.
Rengeh lah sikit orang yang akadah tu. Kalau kita kata ngusul rumah kat budak-budak. Kalau rok ke budak-budak, tak rok nak tolak. Inilah dia kedudukan hadis lemah. Faham boleh dah? Orang yang dia tidak mengaji bab hadis ni, dia pakai landa lah. Dia pakai landa walaupun dia ustaz. Walaupun dia tok lebah, duduk balsah, duduk masjid, walaupun tubik dalam Facebook, YouTube, agama kan, dia tidak mengaji kaedah hadis, dia pakai landa. Berok. Pakai orang tegur, orang kata hadis dhaif tu. Bila kita kata hadis dhaif, dia marah kelik. Apa dak? Ni pesing orang. Jadi hadis hok kata 40 orang tu lemah. Sebab tu jadinya antara mazhab tidak sepakat. Ia kata 40 orang pergi hok tadi mazhab Syafi'i. Kita nanti tengok bilangan-bilangan tu mengikut mazhab yang lain. Ibnu Hajar menyatakan terdapat 15 pendapat mengenai bilangan jemaah yang mewajibkan solat Jumaat. Antara masyhur ialah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali ialah 40 orang bersama imam. Ni mazhab kita, mazhab Syafi'i dan Hambali. Bilangan 40 ini hendaklah penduduk tempatan lelaki mukallaf, merdeka dan tinggal tetap di situ. Ni dia naknya orang bermastautin. Itu maknanya penduduk tempatan. Mukallaf ni maknanya budak tak boleh kira. Sebab itulah tu email ni dia nak semaya jemaah, nak susah jemaah kalau mengikut mazhab Syafi'i kita ni dah. Dia kena bangun tu, dia kena bil, dia kena check. Hok mari duduk cokoh-cokoh atas masjid nak semaya tu, orang hok mari sewa sini kau orang tempatan. Orang hok sewa pun tak apa, tapi kalau dia niat, dia tak sibuk, dia tak sipin dah duduk sini sama-sama. Tak? Tu kena tanya dia mau mari duduk kapur ni dia mau cadar tak siklik dah kau? Nak duduk sampai mati kau? Dia kata nak duduk sini, maka boleh kira. Ada orang tu dia tak tahu bila nak klik. Tapi cita-cita dia, cadangnya dia siapa satu masa nanti nak klik kau Terengganu, dia orang Terengganu. Tapi tak tahu bila nak klik. Nak klik, tak boleh kira dia. Faham tak? Oleh itu tidak sah jika bilangannya kurang daripada 40 orang. Tak boleh dah. Ni mazhab Syafi'i kita. Tengok mazhab lain pula. Pendapat kedua ialah pendapat mazhab Maliki yang menyatakan paling minimum ialah 12 orang. Tengok ni. Pasal hadis 40 tadi tidak sahih. Hadis dhaif. Mudah pun dia mazhab Maliki. Siapa dia mazhab Maliki tu? Orang Mesir hok mari ngaji, hok mari jadi tu imam pak kita wajib. Tanya dia baru ni, dia kata dia mazhab Maliki. Mesir tu dia bagi dua, Syafi'i ada, Maliki ada. Di kawasan Morocco gapo tu kan? Tu ramai orang Maliki situ. Mazhab Maliki. Ya. Dia Imam Malik ni sebenarnya dia ni asal orang Madinah. Tapi penduduk Madinah tu jadi mazhab Hambali. Imam Ahmad. Imam Malik. Pada. Pendapat ketiga. Pendapat mazhab Hanafi pula. Pupuk India, Pakistan. Yang menyatakan bilangan ia 3 orang selain daripada imam. 4 orang kata imam. Mudah dia bila-bila 4 orang. Mari kita semai jemaah. Tapi kita sebenarnya ramai kita mengaji lah. Kalau baca kitab-kitab ni 40 lah. Pasal apa 40? Sebab kita mazhab Syafi'i kan. Pendapat keempat ialah pendapat Ibn Taymiyah dan Asy-Syaukani yang berpendapat bahawa ni sikit solat jemaah sah didirikan sekalipun hanya 2 orang atau lebih. Nak 2 orang, tu imam seorang, makmum seorang, boleh sembahyang jemaah. Mudah dia. Habis itu. Tu bahagian bilangan. Hadis 424.
Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat kulli jum'ah. Kulla jum'ah. Itu sebab dia kana yastaghfiru kulla jum'ah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon istighfar untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, setiap kali solat Jumaat. Dia kata apa ni, Nabi ni beristighfar. Macam Allahumma fil muslimina wal muslimat, tu maknanya istighfar tu. Muslimin, muslimat, orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, mukminin, mukminat, orang laki-laki beriman dan orang perempuan yang beriman, setiap kali semaya Jumaat. Baca hadis lagi 425. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayatin minal Qur'an wa yuzakkiru an-nas, rawahu Abu Daud. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumaat biasa membaca ayat-ayat Al-Quran sambil memberi peringatan kepada manusia. Riwayat Abu Daud. Jadi kita nak bincang dua hadis ni. Hadis mula-mula tu dia kata Nabi minta ampun, istighfar. Hadis yang kedua tadi sebutnya Nabi baca ayat Quran dalam khutbah. Jadi hadis ini mengandungi keterangan tentang beberapa syarat yang ada dalam khutbah Jumaat. Ini khutbah Jumaat ni ada syarat dia. Hadis 424 menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon keampunan untuk kaum mukminin dan mukminat dalam setiap kali Jumaat. Ni, kalau tak ada dikira rukun tu, kalau dalam khutbah dia, doa dia tu tak ada minta ampun, keampunan, istighfar kepada mukminin, mukminat, muslim, muslimat tu kan, tidak sah. Dia pergi doa muka lain. Datang khutbah kedua lah, biasa dia doa dalam khutbah kedua. Tiga doa muka lain. Doa tolak bala ko, doa murah rezeki. Jadi orang yang dengar ni tidak faham. Jadi sebab tu email ni dia kena ngaji. Orang yang nak baca khutbah tu belum nak baca tu dia kena tengok molek. Kalau nak baca pakai teks ni lah, nak pakai surat ni, kena tengok bila rukun, ada beberapa rukun. Misalnya kena puji Allah, alhamdulillah. Sebab tu setiap kali khutbah dia kena alhamdulillahirabbil alamin. Faham tak? Kalau tak baca tu tidak sah. Rukun kedua pulanya selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu rukun ketiga kena peringatan wasiat supaya orang bertakwa. Ittaqullah, sebab tu Tok Khatib sebut semua ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lepas tu apa lagi? Ayat Quran. Mesti dalam khutbah tu kena ada sekurang-kurangnya satu ayat. Ayat Quran. Kalau tak baca ayat Quran, dia dia baca hadis saja. Start daripada khutbah mula-mula sampai apa kita duk dengar tu tak ada ayat Quran sahabat. Tak sah tu tak boleh sembahyang Jumaat. Ingat ni? Kalau kita pergi khutbah, tapi masalah khutbah duk tidur dah. Sedap tidur tengah hari tu, time zuhur, duk mengatuk, tak tahu tik ini baca apa dah. Betul tak? Tidak sedap tidur masa tu. Dah lekong pula ni, ulik. Pada klik di rumah tak jenera-jenera. Tika tu jenera. Bila we qamat dia bang. Jadi kita tak tahu bila dia baca tak ada ayat Quran ke tak. Macam Masjid Juluk tu dia ada screen lah ni dah. Kita boleh tengok ayat Quran. Ayat Quran ni wajib dah. Siapa dia nak baca khutbah kena ingat ayat Quran kena ada.
Okey. Jadi hadis 424 tu dia kata Nabi minta keampunan. Bunyi lagu mana? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Lepas pada dia baca dekat dia nak dekat nak berhenti dia. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barulah dia baca. Itu wajib kena ada, tidak? Walaupun tidak dinyatakan secara spesifik, secara zahirnya menunjukkan baginda berdoa ketika khutbah, kerana dinyatakan doa tersebut didengari dan diaminkan oleh para sahabat. Jadi dalam hadis tadi, dia kata Nabi ni minta ampun orang muslimin dan muslimat, mukmini, mukminat pada hari Jumaat. Jadi timbul soalan. Dia tidak kata dalam khutbah, dia kata tika semaya Jumaat, tika hari Jumaat. Mungkin tika lain. Nak kata mana? Jadi dia kata dok benda ni dalam khutbah sebab apa? Sebab benda ni sahabat-sahabat dengar. Dalam riwayat tadi dia kata bila Nabi tu berdoa, sahabat dengar, lepas tu pula sahabat pula mengaminkan. Amin, amin, amin. Tak? Jadi tentulah sebab tika lain Nabi tak baca derah. Nabi doa derah ni tentulah benda tu tika khutbah Jumaat. Kalau doa biasa Nabi doa kohor. Tidaklah siapa amin tu ramai-ramai, kan? Okey. Jadi atas alasan ni ulama kata ia dimaksudkan minta ampun tu ialah tika khutbah. Kita perhabis hari ni lah apa ni bab sembahyang Jumaat ni rasa habis-habis malam ni, kan? Dia sampai ke dia sampai ke hadis tu sampai 430 dah. Sikit lagi. Bakal tak ada habis masa tak. Lepas tu kita kalau habis awal pun tak saya masuk dah tajuk lain. Pasal dia lepas pada tu tajuk hadis apa pula cikgu rasa tak? Musafir dah. Hadis salatul khauf. Salatul khauf. Ni tajuk lain pula. Tak salah. Kita nak takut nak mikir mana. Salatul khauf ni bila tika perang, jarang guna. Askar guna. Dia mula dia sembahyang khauf, aku tak sembahyang. Tak sembahyang lah kalau masuk hutan. Dia sembahyang pelik hati dia tidak rokok sekali. Hak ni rokok, ni tak rokok lagi. Hak ni bikah bangun ni rokok, dia bagi dua sah. Ni tak praktikal belaka, patut pupuk askar yang belajar bukan ni. Tapi ginilah, sebab kita belajar hadis ni kita nak tahu kan. Nak tahu hukum. Kalau cara tu kita reti. Semua reti tu. Dianya tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi boleh pergi. Ni, ingat. Orang tina ni bukan kata tak boleh sembahyang. Kalau dia pergi sembahyang Jumaat, 2 rakaat aja. Boleh ke tak boleh? Boleh pergi. Tapi apa dia tak perginya? Kerana masjid tak muat. Dia pergi Mekah dia sembahyang. Semua orang pergi Mekah sembahyang. Orang pergi Mekah sembahyang Jumaat orang tina. Tapi dia kalau sekiranya tak muat masjid kerana dia, tak lagi dia. Sebab apa masjid juluk tu misalnya, masjid Selama macam jadi tak muat. Pokok teno pakai dogi tak boleh sebab dia tak wajib. Kena beri peluang kau orang jatuh dulu. Jadi katalah kalau masjid tu luah, masjid tu luah, orang jatuh hok gedung skala tu sampai separuh pun tak habis. Tak. Kira semua anak mungkin di masjid tu besar, separuh pun tak muat, tak penuh. Tak. Bukan tak muat, tak penuh. Jadi tu email tu boleh dah. Orang tina boleh mari sembahyang Jumaat kata. Kenapa dah? Orang tina boleh sembahyang Jumaat sebabnya masjid kita ni baru 1/3 baru penuh. Tuan nak mungkin mari belakang dah tu dia kata. Tapi jarangnya nak berjumpanya lagu tu. Tapi nak royak apa? Nak royak orang tina boleh kau tak boleh sembahyang Jumaat? Jawab dia boleh. Cuma dia tidak wajib. Gimana? Rasa boleh tak? Kalau masjid besar, buasa kena tak orang tina pergi. Lama kita kelik makan nasi pula. Tak ada orang nak dulu. Kelik lapar. Lagu mana? Tapi nak royak hukum dia boleh. Dalil dia masa pergi Mekah. Bayar tanya orang tina pergi Mekah buat haji buat umrah kah? Tiba hari Jumaat, pergi sembahyang Jumaat kata. Hadis 425. Tadi 424 tu dia royak istighfar. 425 menganjurkan membaca beberapa ayat Al-Quran dalam khutbah. Dalam khutbah tu kena sebut ayat Quran.
Bertujuan ke apa? Apa ni? Mengajak umat Islam mematuhi perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sebab tak ada lah kalam yang terbaik ialah kalam Quran. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Sesungguhnya sebetul-betul perkataannya, paling tepat perkataannya ialah kitab Allah. Lain pada kitab Allah tu nombor 2, nombor 3. Sebab itulah dia wajib kena baca ayat Quran. Ayat yang dipilih itu pula kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang ada kaitan dengan tajuk khutbah. Kalau dah tajuk khutbah tu minta supaya kita bersyukur, tajuk syukur dah, mensyukuri nikmat Allah. Tak boleh pula kita buat mari ayat-ayat mengenai dengan fadilat fadilat semaya raya ke, betul tak? Fadilah mengerjakan haji di Mekah. Pasal tajuk tu tajuk bersyukur. Jadi ayat tu kena cari ayat ya. Contohnya misalnya kita kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ni ayat ni kena mengena dengan bersyukur. Sekiranya kamu bersyukur, Tuhan kata la azidannakum, aku akan tambah nikmat aku. Kita bersyukur. Bersyukur ni lagu mana? Kita berasa puas hati hak Tuhan beri dah, terima kasih ke Tuhan. Lepas tu pula guna nikmat Tuhan tu biar benda dia kena. Bila piti banyak, piti banyak, syukur Tuhan, aku berasa lega dalam ni. Apa nak gapo nak suruh biar Tuhan kena. Kena tu kan kita urus diri kita lah, biar ada kemudahan untuk kita buat amal ibadat. Sedekah kat orang. Kita urus selama kini kita kata payuh. Kalau nak pergi semaya jemaah, kita ada motosikal. Ujian tak lagi selalu. Nampak tak? Beli kereta seperti apa tujuannya? Supaya boleh pergi semua masjid. Teduh sikit dah. Jadi kita beli kereta tu ibadat dah tu. Tu tanda kita bersyukur. Terima kasih ke Tuhan beli kereta untuk boleh mari masjid. Mudah nak pergi keluarga kita nak pergi mana-mana, nak ke situ sini. Jangan pula biar boleh kereta, biar dia boleh kereta, kalau dia kali pergi berderak, kalau budak-budak muda pula duk cari gawe pula duk datang. Buat atas kereta nak pergi berjalan dengan gawe tak. Tu orang panggil kupu nikmat. Tuhan beri nikmat. Kita pergi buat benda Tuhan marah. Mana boleh? Jadi nak royak ke apa ni? Sarahlah kita benda tu dalam khutbah, royak cerita nikmat lagu mana. Kalau dia sarah saja, tak buat masuk ayat Quran, sebuti habuk dalam khutbah dia, jawab ke dia? Tak sedap setara mana bocak, sedap lah dia baca khutbah, beri. Tapi ayat Quran tak ada seperti habuk, tak Jadi ayat Quran hak dia nak, hak ada kena mengenang hak tadilah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kata, sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatmu. Tapi sebaliknya sekiranya kamu kufur, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, azab aku amat pedih. Tuhan akan azab kalau orang kufur. Kufur lagu mana tadi? Guna nikmat Tuhan buat benda hak Tuhan marah. Tu faham tak? Tidak nanti alhamdulillah buat maksiat. Tak ada. Sebab tu pokok artis yang sedap benar dia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Rekod-rekod jualan apa ni? Bukan rekod dalam ni dia kata. Lagu-lagu kita ni jami dulu kan. Habis di pasaran dia kata. InsyaAllah kita akan tambah lagi, kita akan giatkan lagi. Giatkan apa? Giat nak buat maksiat lagi. Orang panggil dia kupu nikmat. Baik. Jadi maksud sarah lagu tu kena buat masuk ayat Quran. Okey, 420 ni. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin
illa arba'ah mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun, rawahu Abu Dawud. Dari Tariq bin Syihab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat jemaah itu hak yang wajib ke atas setiap muslim secara berjemaah. Duduk situ dulu hukum. Wajib. Kau siapa wajib? Orang Islam. Sebutlah saja nama Islam, wajib semaya jemaah. Wajib pula berjemaah. Semaya jemaah pula. Semaya jemaah. Wajib semaya jemaah, lepas tu kena buat secara jemaah. Tu semua orang Islam, tak kira siapa-siapa. Asalkan dia tu orang Islam. Tapi bila-bila Islam pun adalah dikecualikan 4 jenis orang dalam Islam ni. Orang kafir tak wajib dah lah. Nombor 1, hamba yang dimiliki. Tak ada dah lah ni kami dulu. Dia peroh hamba, dia beli hamba. Nak tengok hamba cerita film beli ada, kocok loceng. Lelong betul tak? Tu dia yang cerita gambar zaman dulu. Hamba lagu tu. Tapi dalam dunia ni hamba semuanya telah dibebaskan. Jadi hamba tak wajib. Baik, kita tilitlah diri kita ni. Kita ni tidak hamba, orang merdeka, maka wajib. Tengok pula syarat lain, takut-takut ada syarat yang kita tak wajib. Wa mar'atun, orang tino. Jadi orang tino lepas lah tu. Mana dalil orang tino tidak wajib pergi semaya jemaah? Ni kan. Wa mar'atun. Betul? Kita orang jantan ni wajib. Wa sabiyun, budak-budak, kanak-kanak. Baliklah kiranya. Kita ni balik belakang dah. Wajib. Wa maridun, selagi orang sakit. Sakit setahun mana? Sakit kira ni kira memudarat. Kali dia tak boleh. Bukan sakit kepala denyuk sikit-sikit kena pergi. Sebab tak pergi semua sakit kepala tak boleh kena pergi. Ni dia tak tahan, tak boleh pergi. Demam pun demam dia tak boleh pergi. Jangan tipu diri sendiri. Sebab apa tak kita lepaslah dengan orang, lepas jawab dengan orang. Kalau zaman dulu tu email sama orang tak pergi semua jemaah. Lepas situ je tak. Tapi kita dengan Tuhan. Nak tahu, kita sendiri dia tahu. Kita kena suka diri kita. Aku tak segar gini ni, bahasa moyo, demi tak segar. Nak kau tak pergi semua jemaah nak kau? Dah. Kalau kita tengok, boleh pergi tapi tak sedap rasa sikit. Tak sedap rasa pun kena pergi. Kalau pergi siapa mudarat nak rebuh kau pulak tak? Pitang ke apa, tu punya, lagu tu barulah. Tak wajib kena pergi. Jadi kita pun nak tengok ni, nampak dalam pak-pak ni, syarat ni tak ada kena sabuk atas kita. Jadi hari Jumaat ni kena pergi. Dia. Ada kena kita salah sepak. Pak kau ni tak ada atas kita belakang dah. Sakit pun dak kita segar, budak pun dak, orang jatin pun dak. Budak. Wajib kena pergi dah. Kadang-kadang dia ingat masa duduk mengaji, budak-budak ke dia mengaji, masa mengaji dia tak faham, dia ingat aku supaya semaya jemaah. Semaya jemaah. Dia tak pergi. Mesti mengaji duduk di asrama. Dia pakai tak pergi. Budak-budak luar kata apa tak pergi. Mungkin dia semaya jemaah, dia tak pergi seorang. Dia tak pergi juga semaya jemaah. Tapi dia ada suka dia. Dia pergi 2 kali, lepas dia tak pergi sekali. Dia kata dia dengar ada orang kata lah. Pada orang baca. Siapa dia tak pergi 3 kali betul-betul jadi munafik dia tu. Jadi dia pergi 2 kali. Pada juga dia belik dia. Dia pergi 2 kali, dia tak pergi sekali. Pada jumpa seorang lagi tu. Dia pergi semaya jemaah seorang musuh lah. Tapi dia pergi 2 waktu lah. Dia pergi subuh dengan Isya. Dia kata juga, ada hadis orang dia rakyat. Dia dengar lah di kapung dia. Tanda orang munafik ialah dia tak pergi semaya jemaah subuh dengan Isya. Jadi dia pergi subuh dengan Isya. Ngori Zuhur Asar dia tak pergi. Kata pandai juga dia belik. Situ dah. Sambung hadis tadi. Wa akhrajahul Hakim min riwayati Tariq al-mazkur an Abi Musa. Al-Hakim meriwayatkan hadis yang sama daripada jalan Tariq daripada Abu Musa. Ni tak ada hadis apa dia royak cerita ni je. 427.
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'ah. Ini lagi. Tak dipak syarat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib solat jemaah ke atas orang yang musafir. Kalau kita pergi Kuala Lumpur ke apa? Musafir dia. Ketika tu nak tahu musafir kita ngaji debat jamak qasar kan. Kalau kita tu boleh semaya jamak qasar maka ketika tu tak wajib. Tapi kalau pergi semaya jemaah juga tak ada masalah. Tapi kalau tak pergi semaya jemaah pun tak apa. Kenapa tak? Dia kita ganu. Terganu cukup lah. Semaya jamak qasar. Orang ban semaya jemaah dia tak segi. Tak ada masalah. Cumanya kalau kita ni jenis duduk makan kedai ke misal masuk kedai orang duduk sembahyang jemaah orang kelih kita orang tak tahu kita musafir tak musafir. Wih pelik. Tengok nampak berjauh sangat kan. Duduk keluarga molek-molek hok tino pula pakai telku hok jateng pula pakai piah padahal makan restoran ketika orang duduk sembahyang jemaah. Takkan kita nak royak kawan musafir weh. Jadi cuba eloklah benda-benda gitu. Supaya juga orang tino hok tak boleh puasa. Mun tak boleh puasa kan nak makan boleh jalan. Dia minum air kotak boleh jalan dah. Balik kedai dia, dia beli air kotak. Kalau kau retin hak muda-muda hak masih ada tangi tak disembahyang kan, maka dia tak puasa. Dia tak apalah dia boleh makan. Tapi janganlah makan depan orang. Jadi lepas pada 4 syarat ni, syarat selagi ia tidak wajib bila kita musafir. Pada nak bicara hadis 2 tadi. Hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang mereka yang tidak diwajibkan solat jemaah. Terdapat beberapa pengecualian terhadap golongan yang tersebut. Nombor 1, hamba sahaya. Dia panggil hamba sahaya. Hal ini kerana seorang hamba terikat dengan tuannya. Tengok ni. Ni tu dia beri kelonggaran kepada hamba. Ni cerita tak ada dah ni hamba ni. Merdeka belaka tu. Orang perempuan tak wajib hadis tak ada kan? Maknanya kalau orang tanya kita boleh royak walaupun kita tak ingat. Bapa orang tino ni tak wajib pergi sembahyang jemaah. Ada hadis. Royak orang. Kita gaji dengar hadis ni. Orang duk baca atas masjid. Mana dia? Boleh royak ni. Ada hadis. Bunyi lagu mana hadis? Tak kerti dah kawan nak bacanya. Ada. Tapi kita kata ada dalam hadis dia sebut orang tino tak payah pergi. Budak-budak, kanak-kanak maknanya dia belum balik. Tapi molek kita ajak supaya budak-budak ni kan. Kita ajak biar dia biasa. Ajar dia ajak budak lagi. Kalau ada anak, ada cucu tu dia bawa mari. Dia geger tu pasal dia lah kita jual larang. Geger pasal dia budak. Ni kadang-kadang orang tua ni dia sensitif benar. Bila budak, dia peripung sama pok dia. Ada tempat tadi buat ni, kawasan kanak-kanak. Kawasan kanak-kanak dia tulis. Pas beripung pok dia tu jadi geger tu. Yo ya. Geger lah budak boleh 5 orang geger dah. Jawab dia ke mana? Kena ambil budak tu duduk seorang. Ayah duduk kat dia. Ayah ni duduk kat dia. Jangan capu pok dia. Biar dia tengok kita semayang lagu mana. Dia teri benda lagu tu. Hak dia tak sunat lagi, tak nak royak kan. Ini kan, dalam mazhab Syafi'i kita pun benda ni kan, adalah pendapat hak lebuh. Hak dia kira menanggung najis tu. Najis tu dia kata budak tak sunat ada najis. Hak ni pendapat ia tidak tepat. Bukan kata mazhab Syafi'i kita pun. Untuk lebah kita kadang-kadang dia lebih sudut pada kuah. Cuba tengok. Tak ada masalah. Dia kalau najis waktu terang ni. Najis duduk dalam diri dia. Gak kali kira macam lagu tu. Kita tak ada najis dalam perut kita. Nak kata ke mana? Kalau dia tidak sunat. Benda tu dalam kulit dia. Kulit tu tidak dibuang. Betul tak? Tidak zahir. Lain pada kalau lah budak tu kita kata apa baju dia kena air kecil tu lagu tu tak boleh lah.
Bila dia kecil tu nampak dah bau lah air kecil duduk dia. Tu baru tu cerita lain. Hak benda lagu ni kan. Sebab tu kita tengok orang macam kita pergi orang-orang budak anak-anak Arab, anak-anak tok Arab. Dia duduk sekali dengan dia. Sebab tu tidak geger. Dia hambak budak-budak. Kita budak ni kita kena ajar. Supaya juga dia sebut sini kalau dari puasa kan. Di rumah lah ni. Tak tahu lah ni dia tidaklah mana ingat jam-jam budak pun kan. Tika tahu nak buka puasa dia kuti hambak budak-budak. Gejauh-gejauh nak orang tua nak puasa. Ya. Patutnya tika buka puasa tu kita nak keberkat. Panggil dia. Biar dia tak puasa pun mari duduk sekali. Dia tengok kita. Oh lagu ni orang puasa. Nampak? Kita duduk baca bismillah, makan molek, ambil buah tamar dulu. Dia pun kelih ajar dia. Jadi ni cara. Dia banyak orang kita ni dia tidak tengok kitab. Imam Ghazali ada tulis lah dalam kitab Ihya dia ataupun Mau'izatul Mu'minin tu. Dalam kitab tu lagu mana cara kita nak didik budak. Dia tak boleh budak kita tak suku gitu duduk sekali dengan kita. Ni dalam tengok dalam tarawih baru ni tak ramai ada budak-budak. Mana cikgu rasa? Kerja dia orang tua belakang ada budak-budak. Enggak dia? Dia tak mari budak. Dia tak mari bang ni. Tak mana budak bang ni. Oh, tu tengok lagu lain dah. Budak-budak ada main nilai. Cuba buat mari sini budak-budak. Geger tu geger macam ayat tadi. Geger tu kalau kita nak pergi pupuk dia, ambil tak celah gitu. Barulah dia sembahyang. Ni dia kita sembahyang sedak dia main buang mak. Kita ambil tok sebelah kita. Dia sembahyang, dia tengok ni kita sembahyang. Dah. Kena royak puasa tahun depan cik puasa Cik Rasa mari cucu. Mari. Royak korang ni buat mari dah. Lepas tu orang sakit. Orang sakit ni. Sebab orang sakit ni memanglah. Sakit sebab royak semacam tadi. Royak tadi dah. Masa royak tadi. Sakit tu kita kena suka sendiri. Setahu mana sakit kita tu menyebabkan kita tak lagi. Sakit tak berhenti, tak boleh bangun, pening, nak bangun, nak mutuh, bangun caca, nak mutuh. Tu boleh tu. Tak payah mari. Musafir lagi. Musafir kita belajar dah. Berapa kilo dah saya rasa tak ingat dulu? 90 kilo. 90 kilo je rasa. 80 lebih, 80 ni dah. Tak ingat. Dia menanggung najis tu dia lagu mana contoh? Apakah pampers? Dia wajib kena sembahyang dia. Sembahyang jemaah kira-kira menyusuh kau orang tak boleh dah tu. Tidak wajib menyusuh dia jakuk. Dibimbangi jatuh atas masjid titik ke apa kan? Tu boleh dia waktu tu dia boleh beli kelonggaran tu. Tu kena tanya benda-benda lagu ni pasal benda baru. Benda yang tak ada zaman-zaman Nabi dulu kan. Tak ada dalam ulama-ulama dulu. Sebab pempoh ni benda baru dah. Tu kena tuk peti royak. Tuk peti kena buat lebih hukum. Cuma dari segi kaedah sebab tadi. Kalau sekiranya benda dua perkara. Menyebabkan dia tu boleh berlaku mudaratkan dia. Ataupun dia tu boleh mencemarkan masjid. Dia kiyah atas orang tina yang dia mari hik tu tidak dibenarkan lalu atas masjid kan. Sebab dibimbing takut jatuh darah. Tapi hukum tu terpakai sampai hari ni walaupun hari ni orang tina kan dia pakai tuala dia tu garanti tak jatuh dah. Tapi tak ada lagi mufti ke waktu ambil fatwa baru hukum ni tak apa dah sebab dia hukum asal lagu tu. Orang tak berani nak kosek. Baiklah. Tak ada lah kalau mufti kata oleh kerana zaman moden dah ni tuala wanita ni orang tina mari hik ni tidak seperti zaman dulu. Sebab kita dengar dalam syarah-syarah kitab dulu bapa dia tidak bui sebab orang perempuan yang mari hik mari naik atas masjid dia bimbang takut darah jatuh. Betul tak? Tapi walaupun lagu mana keadaan baru lah ni pun dengan teknologi lah ni jadi jamin garanti tak akan jatuh. Tapi tak ada lagi setakat ni fatwa kata boleh. 428 kita habis 403. Pasti isa ke? Okey. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbaldahu biwujuhina rawahu Tirmizi.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah duduk di atas mimbar, maka kami menghadap ke arah baginda dengan muka kami. Tengok sahabat-sahabat dia royak. Bila Nabi duduk atas mimbar baca khutbah, mata pakak kelih belaka. Tidak kata pakak tunduk tu kan. Nanti dia mengair, ngatuk. Berhenti-berhenti tak bunyi orang komak baru semayang. Ada di masjid setengah terkena geruk. Ada masjid juluk. Di negara sini ada siapa dia ketepuk lah. Semayang ni. Mereka bangun dia. Nak wayak sahabat bila Nabi naik ke atas mimbar pakak kelih belakang. Lepas tu pula Ali tu imi balik khutbah sedikit, khutbah menarik. Tidak nanti ke Nabi lah kali tu tengok kalau di Rusila tu. Masa tu Raja Adi masa dia muda mula. Ketika dia umur 40 mula. Semua mata pakak kelih belakang. Ni muka baca pun Allah lah. Le. Tapi lah ni tahan dah budak-budak muda dah. Kami buru kat Allahnya. Ittaqullah. Tu imi hak jamin dulu. Lah ni budak-budak macam jeruk tu bagus. Tu imi dia tu ke orang muda. Jadi sahabat ni dia perhati kelih. Hadis 428. 429 pula walahu syahidun min haditsil bara inda bin Khuzaimah. Hadis ini mempunyai syahid saksi daripada hadis Al-Bara menurut riwayat Ibnu Khuzaimah. Dia nak menguatkan hadis tadi. Dan akhir sekali tajuk semaya jemaah ni hadis 430. Wa anil Hakam Ibn Hazm radhiyallahu anhu qala syahidna al-jum'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asa au qausin rawahu Abu Dawud. Dari Al-Hakam bin Hazm radhiyallahu anhu katanya kami hadir solat jemaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berdiri sambil bersandar ni maknanya dia bergantung kepada tukak atau anak panah. Ni riwayat ada hadis dia sebut Nabi baca khutbah pegang tukak sebab tu ada pahala ni. Kita bincang ni. Nombor satu, hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang adab-adab bagi orang yang mendengar khutbah dia menyampaikan khutbah. Hadis 428 menjelaskan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, para sahabat menghalalkan muka ke arah baginda. Itu ikut sunnah sungguh. Kelih orang baca khutbah tu. Mata kena kelih ke dia. Sekalipun hadis ini dhaif, orang punya dhaif. Maksudnya sahih. Dia ada juga. Hadis dhaif tapi maksudnya sahih. Dan boleh diguna pakai. Ini adalah kerana dengan menghalalkan pandangan boleh menyebabkan tumpuan dan perhatian. Jadi hadis ini tidak salah. Boleh dengan kelih tu menyebabkan kita ni boleh tumpuan. Pekecik dengan orangnya kalau kita kelih kat orang kecik tu tuan nak berayak pun ada angin nak berayak dah. Nak royak benda sikit ni dia pun paling lain baca surat khabar ke mai telefon. Kita nak royak berasa nak royak rekah-rekah. Nama mari ni nak royak ni nak suruh nak ada kita nak kira dengan dia ajaknya nak bewah berapa ribu nak suruh mari di rumah. Dia pun tak dengar tak jadi nak ajak kita pun. Ke mana? Jadi kena kelih tu yang kecil ni. Adapun mereka yang berada jauh daripada khatib kata lindu. Macam duk Mekah Madinah. Lagu mana? Menghalalkan muka ke arah kiblat. Nak tengok TV tak nampak dah. Hadis ini juga menunjukkan khutbah hendaklah disampaikan di atas mimbar atau tempat yang tinggi supaya suara dan pandangannya jelas kelihatan. Suara pakak kelih. Sebab tu awak mimbar. Tu tika raya kita ada gol tu mimbar tu. Busi ni mimbar ni. Tak siap lagi tu raya haji nak pergi baiki sikit lagi tu. Nombor 5, hadis 430 hari sekali menganjurkan kepada khatib supaya memegang tukak semasa berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berkhutbah sentiasa memegang tukak atau panah. Nak bincang. Perlu ke tak perlu sebab ada orang geger baca khutbah tak pegang tukak. Kita tengok ni. Hikmatnya apa dia suruh pegang tukak supaya kedudukan khatib itu lebih tetap dan memberi keyakinan serta naik semangat. Tengok ni. Menurut Ibnul Qayyim. Ni ulama bila dia kaji hadis tadi. Tiada satu riwayat pun yang sahih menunjukkan bahawa setelah dibuat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah
ni bukan sambil ni, sambil memegang tungkak pedang dan anak panah. Hadis tadi dia riwayat Nabi pegang tungkak tu masa belum ada mimbar. Bila buat mimbar, kata Ibnul Qayyim, tak ada satu pun hadis sahih ia sebut Nabi baca khutbah pegang tungkak. Duk situ. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tungkak atau panah ialah sebelum adanya mimbar. Ni cara nak ayat kat orang. Oleh itu menurut beliau amalan memegang tungkak semasa berkhutbah bukannya sunnah secara mutlak. Sebaliknya bergantung kepada keadaan. Baik. Sunat pegang tungkak kena ada sebab. Baru dia jadi sunat. Bukan tak boleh pegang. Nombor satunya, jika khatib lemah dan tua, digalakkan pegang tungkak walaupun atas mimbar. Betul lah Tok Imi dulu dia pegang tungkak sebab Tok Imi tua mana. Ittaqullah. Dia sebut bila dia ketat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Dia pun nak ubah tu. Nampak tak? Tak ada. Sekip mana dia? Sekiranya khatib itu orang muda, bila naik atas mimbar, maka tidak sunat lagi dia pegang tungkak. Kalau pegang juga tak ada masalah. Bukan batal ke tak ada. Jadi dia boleh jadi ulama baru ni, ulama-ulama yang mengkaji hadis ni, kesimpulan yang dia buatnya bergantung kepada keadaan. Kalau orang tu menyebabkan dia berasa sedap pegang tungkak, dia berasa boleh gantung, gagah dia, semangat dia naik, maka sunat dia pegang tungkak. Kalau dia berasa serabut pegang tungkak ni, nak pegang kertas lagi, goni lagi, maka lebih baik tak usah pegang tungkak. Kalau dia kata hukum pegang tungkak kata apa ni, bergantung kepada keadaan. Jadi kalau orang tu pegang tungkak pun jangan kata apa, orang tak pegang tungkak pun jangan kata apa, sebab kita tak tahu gapo dia masalah dia. Dia tak ada. Sekat tu lah.